Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Nusalli wa nusallimu 'ala habibina وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan utama kita syukur kepada Allah. Hari ini kita sambung cerita Hayatus Sahabah, tentang perihal kehidupan sahabat. Kita terus ke bahagian bawah, muka surat 132, terus bahagian bawah insya-Allah. 132 bahagian bawah. Ada satu kisah. Kisah ni masih menceritakan tentang apa? Tentang bukan menjadi tujuan utama kita ni mesti jadi ketua. Maknanya bukan kerana kita berebut, bukan kerana kita mengejar, tapi bukan bermakna langsung diharamkan jadi ketua. Tidak. Kalau tidak, macam mana ada imam? Bukan maknanya kita diharamkan jadi ketua. Kalau tidak, mana ada khalifah? Bukan larangan, tapi ceritanya bukan dikejar, bukan menjadi tujuan. Tapi kalau ketika mana diberikan kepercayaan ataupun amanah, maka kita galaslah dengan sesungguh-sungguh amanah tersebut insya-Allah. Baik, kita lihat kisahnya di bawah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang, dikeluarkan oleh al-Imam At-Tabarani dari Rafi', katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Al-As sebagai ketua pasukan yang mana dikirim ke satu tempat namanya Zatas Salasil, satu tempat. Itu pasukan Amr bin Al-As jadi ketua. Bersama dengan pasukan itu, baginda sallallahu alaihi wasallam juga kirim, maknanya hantar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga beberapa sahabat Nabi yang lain yang kita sebut, kalau kat sini ditulis sahabat yang unggul, dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab biasanya sebut kibarus sahabah. Kibarus sahabah maknanya sahabat yang besar-besar, yang senior-senior. Dia yang besar, yang senior tu salah satu ciri yang masuk biasanya yang awal-awal masuk Islam, ataupun yang banyak kali turut serta berperang bersama Rasulullah. Orang-orang yang macam tu dipanggil biasanya kibarus sahabah, ataupun umurnya lebih senior lagi. Umur berapa kali perang, antara awal masuk Islam, yang tu biasanya dalam ranking tinggi lah. Kemudian mereka bergerak sehingga sampai di antara dua buah gunung Bani Taib. Sayyidina Umar berkata, kita carilah seorang penunjuk jalan untuk menunjukkan kita arah yang betul. Kita dah berada di antara dua gunung ni. Maka mereka pun jawab, maknanya di kalangan sahabat pun jawab. Mereka kata apa? Kami tak tahu pun seorang yang tahu tentang jalan, selok-belok jalan ni, melainkan Rafi' bin Amr, kerana dia adalah bekas seorang Rabil. Aku bertanya kepada Tariq, apakah yang dimaksudkan dengan Rabil tu? Istilah Rabil tu apa? Lalu dia jawab, Tariq tu jawab, Rabil adalah penyamun yang menyerang dan menyamun sesuatu kaum seorang diri. Jadi sebelum dia jadi orang baik, dia dulu apa? Penyamun. Bila penyamun ni maknanya tahu apa kita panggil, kalau jalan cilok-cilok lepas kita panggil apa? Jalan apa? Jalan tikus. Jalan tikus. Maknanya dia tahu.
Saya pernah jumpa satu orang, tapi tak tahu bendanya sampai sekarang masih begitu atau tidak. Saya tanya ada satu orang sahabat tu. Saya kata dia, macam mana kau buat iklan kutip derma untuk bina masjid? Kau punya iklan bagus. Kempen dapat dana, masjid naik. Kita ingat nak tiru, nak belajar. Sekurang-kurangnya kalau akan datang, ada surau, ada masjid nak bina, kita buat pendekatan yang sama. Orang mudah bagi sumbangan, kita pun proses pembinaan rumah Allah tu lebih lancar. Jadi dia kata, kerana style orang muda, dia pergi dekat iklan-iklan yang macam buat pamphlet lah apa tu. Dia kata ada satu syarikat iklan tu dia jumpa. Syarikat iklan tu dia akan bagi tahu kita berapa bacaan pengalaman edar flyers maklumat. Kata dia lebih kurang lah, kalau 10 orang terima flyers, 7 orang buang, 2 orang cuma tengok baca, 1 orang respon. Jadi seolah-olah bacaan dia 10%. Jadi kalau kita nak sampai ke tangan orang, kira-kira lah, lebih kurang lah maklumat dia, kita nak 10,000 orang menyumbang, kita kena bagi flyers tu lebih kurang 100,000. Kemudian dia tanya pula, yang kita nak bagi tu iklan apa? Sebab dia sediakan package. Kalau yang ni hantar rumah-rumah, kalau yang ni hantar kilang-kilang, kalau yang ni hantar kedai-kedai. Dia adalah dia punya tu. Lepas tu saya tanya, habis yang hantar-hantar siapa? Ni nak cerita Robel penyamun ni. Dia cerita sebahagian orang yang dia ambil, dia punya bos dia dulu adalah bekas penagih dadah. Jadi dia ambil orang-orang yang bekas-bekas yang dah jadi baik tu, supaya bawa edarkan flyer. Sebab dia orang ni tahu jalan-jalan curuk-curuk, sampai mana nak sampai benda tu dia tahu. Jadi kalau kita bagi dia kerja, kau kena hantar yang jenis gini. Rumah jangan, hantar yang ini saja. Tahulah dia nanti. Yang penting kita cek, dia hantar. Kata dia gitu lah. Yang saya nak cerita tu bukan pasal tu. Saya nak cerita kenapa Rafiq ni dipilih. Jadi Sayyidina Umar cakap, kita dah berada di antara 2 gunung ni, kita nak kena cari jalan. Kita kena cari orang yang boleh tunjuk jalan. Satu orang cadar, kita pilih Rafiq lah. Sebab Rafiq ni dulu dia kerja menyambut, kerja apa, dulu zaman jahiliah nakal dia. Jadi mungkin dia yang tahu apa, serut belok jalan. Baik, kemudian Rafiq pun cerita, setelah kami kembali daripada Ghuzwah, kami pun berhenti di suatu tempat dari mana kami keluar tadi. Aku memerhatikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan aku pun mendekatinya, lalu aku berkata kepadanya. Apa kata Rafiq? Dia kata, wahai Abu Bakar, aku telah memerhatikan kamu di antara sahabat-sahabat kamu yang lain, maka berikanlah kepada aku sesuatu yang mana jika aku pelihara benda itu, aku akan menjadi salah seorang dari kalangan kamu, atau aku boleh jadi macam kamu. Maknanya dia apa? Dia minta ni bukan barang, tuan-tuan. Kalau orang yang cara cakap macam ni, dia bukan minta material. Dia minta contoh, berikan pada saya satu benda yang mana kalau saya buat, saya sekurang-kurangnya boleh jadi macam kamu, ataupun jadi macam di kalangan kamu. Jadi dia tengok, dia Rafiq, dia bekas penyamun, dia tengok Sayyidina Bakar, pergaulan dia dengan sahabat yang senior-senior, yang ilmunya tinggi, ibadahnya banyak. Kemudian dia punya pengalaman ikut perang Rasulullah beberapa kali. Kemudian awal-awal hijrah, dia mungkin tak dapat yang sepenuhnya macam tu, tapi boleh tak beri saya 1-2 benda yang mana kalau saya buat, sekurang-kurangnya saya dapat duduk dalam kelompok kamu. Kira-kiranya macam minta amalan ke, minta tips ke, minta macam tu lah, panduan. Baik, lalu apa respon daripada Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar pun jawab, kamu hitung dengan ke-5 jari kamu. Lalu aku jawab, kata Rafiq, aku jawab okey. Ya itu maknanya okey. Dia berkata, yang pertama, bersaksilah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu untuknya.
pertama yang tu dia kata, pegang betul-betul. Yang kedua, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruhnya. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, dirikanlah salat. Kemudian tunaikanlah zakat jika kamu mempunyai harta. Yang keempat, seterusnya berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi dah berapa ni? 4 lah. Yang pertama, hendaklah kamu sembah tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah satu saja, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah satu. Kan dia suruh keluarkan 5 jari tadi. Bukan nak kan? 5 ni keluar kira. Satu macam tu. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar cakap, yang kedua, dirikanlah salat. Yang ketiga, tunaikanlah zakat jika kamu ada harta. Yang keempat, berpuasalah kamu pada bulan Ramadan. Lalu Sayyidina Abu Bakar tanya, kamu dah hafal belum 4 ni? Lalu kata Rafiq, ya, saya dah hafal. Lagi satu apa, nombor 5? Tajuk kita. Tengok pesanan nombor 5 apa? Dan dia berkata lagi, janganlah kamu jadi ketua walaupun untuk 2 orang. Maknanya jangan gairah sangat nak jadi apa? Ketua. Baguslah cerita ni. Sementara parlimen bubar ni tuan-tuan. Takut ada yang gaduh untuk jadi pencalonan. Tak kisahlah calon apa, calon ketua. Yang penting apa? Bukan semata-mata target nak jadi ketua. Bukan tak boleh memilih ketua, bukan. Bukan tak boleh ada kepimpinan dalam satu kumpulan, bukan. Maknanya jangan simpan dalam hati gairah nak jadi apa? Ketua. Jadi Sayyidina Abu Bakar pesan, keluarkan 5 jari itu, 5 ingat. Lalu aku berkata kepadanya, Rafiq mesti rendah diri. Dia mesti fikir, kalau beria sangat nak jadi ketua, aku ni tak adalah begitu. Baik, apa kata beliau? Tiada seorang pun yang layak untuk memegang jawatan ketua selagi mana ada apa tu? Selagi mana ada apa dia kata? Ada ahli badar. Maknanya orang yang sahabat Nabi yang masuk dalam pasukan ketika pertempuran peperangan Badar, mereka tu ada, kalau istilah dunia kita, ada kelas tersendirilah. Bukanlah maknanya yang terlibat dalam peperangan Badar tu mendabik dada membangga, bukan. Tapi mereka lihat orang yang sampai boleh berkorban, sampai pergi ke Badar begitu jauh dalam keadaan persiapan bukan tujuan peperangan. Kemudian yang datang dari utara serang, panggil pula pakatan daripada Mekah datang, semata-mata nak kenakan kepada orang Islam yang ada dekat sana, yang bertahan, yang sabar, yang apa dekat sana tu maknanya darjatnya tinggi. Jadi kata Rafiq, mana mungkin saya terfikir nak jadi ketua selagi mana ada apa? Ahli Badar. Selagi mana orang-orang yang afdal ni ada, tak mungkin saya nak. Baik, kemudian apa statement penjelasan Abu Bakar? Jadi Abu Bakar cakap tu bukan konteks masa tu saja, jangan gairah nak jadi ketua, bukan masa tu saja. Jadi Abu Bakar menjelaskan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Jawatan ketua ini, kata Sayyidina Abu Bakar, pada suatu masa nanti dia akan menjadi daya tarikan bagi ramai orang sehingga kamu sendiri pun mungkin akan menyandangnya atau akan disandang oleh orang lain selain daripada kamu. Jadi kata Abu Bakar, ya memang sekarang kamu tak nak. Faham dia gitulah. Sekarang memang kamu tak nak. Tapi jawatan ni akan datang, dia akan ada daya tarikan. Mungkin kamu pun akan jadi juga, ataupun mungkin orang lain. Mungkin saja. Sesungguhnya Allah apabila dia mengutus para nabi, bila utus nabinya, maka orang ramai telah memeluk agama Islam. Maka di kalangan mereka ada yang memeluk Islam dan Allah berikan petunjuk kepadanya. Ada juga yang tengok sebelah, kata Sayyidina Abu Bakar, ada juga di kalangan manusia tu yang dipaksa dengan pedang. Maknanya dari dakwah tak nak, kemudian diajak tak nak, kemudian akhirnya mereka pula memberi perlawanan, maka dipaksa dengan cara apa? Pedang.
Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku ni diperintahkan untuk memerangi manusia, sehinggalah kalau mereka itu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa ini mereka semua di bawah lindungan Allah dan menjadi jiran tetangganya. Jiran tetangga itu bukan maknanya duduk rumah sebelah rumah Allah. Allah bukan ada rumah. Allah tidak memerlukan rumah. Maksud jiran tetangga itu menjadi ahli syurga, orang yang dikasihi oleh Allah. Sesungguhnya seseorang lelaki itu, jika dia menjadi ketua lalu gagal untuk menghukum mereka yang melakukan kezaliman sesama manusia, maka Allah akan hukum dia. Kita jadi ketua, ada orang zalim pada orang lain, kita gagal hukum orang yang menzalimi orang lain, maka kita yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah jadi ketua. Tuan nak jadi ketua negeri, nak jadi ketua kepada daerah, kita tahu orang ni, tapi kita kenal. Kita nak hukum, kita kesian tengok anak dia, tengok isteri dia, padahal sebenarnya tak boleh kesian pada urusan tu, tapi kita tak sampai hati. Tapi kalau kita sampai hati, kita benar. Tapi mungkin ada orang lain yang mungkin terkorban dengan sebab hukuman tu. Tapi kalau tak dihukum, tak boleh juga kita dihukum. Jadi bukan mudah untuk jadi seorang ketua. Ketua semua peringkat, bukan ni cerita menteri besar ke Perdana Menteri. Sebenarnya setiap daripada kita memainkan peranan sebagai ketua. Kita tak payah cerita jauh-jauh ketua-ketua yang disandang oleh orang lain. Kita hanya kena sibuk dan fikir ketua-ketua yang disandang oleh kita. Tak payah jauh, ketua keluarga senang. Kita sibuk cerita, kadang orang kat kedai kopi cerita ketua negara lah, ketua negeri. Dia ketua keluarga, orang beranda sibuk cerita. Kadang saya dengar orang berbual dekat kedai kopi kan, bukan salah berbual, dia cerita mentadbir ekonomi macam dia Perdana Menteri. Ekonomi dia kopak. Jadi maknanya janganlah sampai kita sibuk dengan urusan yang bukan urusan kita, sekiranya kita memang tidak ada sentuhan peranan pada urusan itu. Bukan tak boleh cerita, bukan tak boleh cakap, tapi kalau kita ada peranan dari segi pembaikan urusan itu, okey. Kalau tidak, kita selesaikan tanggungjawab kita. Kalau semua orang sibuk untuk menyelesaikan urusan dan tanggungjawab masing-masing, dari bawah sampai atas selesai. Tapi kalau semua orang sibuk pada urusan dan tanggungjawab orang lain, jawapannya konflik. Tak payah jauh-jauh, rumah tangga. Suami fikir apa patut dia buat, isteri fikir apa patut dia buat. Aman. Suami baliknya, apa patut aku buat bila balik rumah. Dia fikir apa patut dia buat. Isteri pula bila suami dia balik, apa patut aku buat. Aman. Walaupun ada kelemahan, aman. Tapi kalau suami balik, apa patut bini aku buat pada aku. Memang tak dapat senaraikan 10, 12 tak dapat. Patutnya dia sediakan air, patutnya. Jawapan dia 12 tak dapat. Harap 10, 12 tak dapat. Yang isteri pula, suami aku ni patut balik ni dia buat apa, patutnya dia senyum lah balik, memang tak dapat jadi dia akan konflik. Sama juga dengan organisasi kerja pun sama. Bos sibuk apa pekerja patut buat, pekerja pula sibuk apa patut bos buat. Memang tak jadi kerja jawapannya. Cuba bos fikir apa patut bos buat, pekerja fikir apa patut pekerja buat. InsyaAllah walaupun tak perfect, tapi kerja jalan. Dia konflik bila masing-masing sibuk kerja orang lain. Kerja sendiri dia tak fokus. Kita tak payah sibuk dulu kerja Perdana Menteri, kerja Menteri Besar, kerja apa. Kerja kita sebagai ketua keluarga ni nak kena selesaikan dulu. Banyak benda ni masalah kita. Kita selesaikan yang lewat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu bertanggungjawab atas apa yang dia pimpin.
Sampai Rasulullah kata imam, ketua keluarga lelaki, perempuan. Sampai Rasulullah kata apa? Wal abdu ra'in. Hamba abdi juga pemimpin, dan dia bertanggungjawab atas harta tuan dia yang dia kena pimpin, jaga harta, jangan hilang, jangan ada orang ambil. Rupanya hamba abdi pun pemimpin juga. Tapi dia tak payah sibuk tuan dia buat apa, tak payah. Dia kena fikir apa kerja yang, sebab dia akan disoal tentang kepimpinannya, iaitu harta tuannya. Jadi tuan-tuan, kat sini banyak pengajarannya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Pada masa ini mereka semua, tengok balik semula perenggan muka surat 134. Pada masa ini mereka semua di bawah perlindungan Allah dan menjadi kekasih-kekasihnya. Sesungguhnya seorang lelaki itu, jika dia menjadi ketua lalu dia gagal menghukum mereka yang melakukan kezaliman sesama manusia, maka Allah akan menghukumnya. Na'udzubillah. Sesungguhnya seorang lelaki dari kalangan kamu, kambing jiran tetangganya telah dicuri oleh orang, sehingga dia bermalam dalam keadaan marah terhadap apa yang menimpa jiran tetangganya itu, maka Allah berada di belakang setiap jiran tetangganya, yakni orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ni ada jiran ni ada kambingnya dicuri. Kita pula dalam keadaan kita tak setuju, kita rasa tak senang, kita rasa malah, kita rasa tak suka dengan keburukan yang menimpa jiran kita, nescaya Allah akan kasih dan beri kasih sayang kepada kita sekali. Kerana apa? Kerana kita menghayati kesusahan yang tertimpa kepada orang lain. Maka bila Abu Bakar dah terangkan begitu keadaan, Rafiq pun berkata, aku telah menetap di sana selama 1 tahun. Kemudian daripada itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah. Lalu aku pun pergi menemui Sayyidina Abu Bakar. Aku pun beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya ni Rafiq. Ya, maknanya dulu kan Sayyidina Abu Bakar pesan yang nombor 5 jangan apa. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dirikan solat, tunaikan zakat kalau ada harta. Yang keempat apa? Puasa bulan Ramadan. Yang kelima, jangan gelojoh, jangan berebut nak jadi apa tadi? Ketua. Jadi Rafiq ni ingat dulu Abu Bakar pesan kat dia. Sekali Abu Bakar dah dilantik jadi khalifah, dia datang. Kata dia, Abu Bakar, ni saya ni Rafiq. Kamu pernah bertemu dengan aku di suatu tempat? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya, aku masih lagi kenal kamu, ingat. Sayyidina Abu Bakar ingat. Aku pun berkata, dulu kamu kata, kamu pernah mengingatkan aku supaya jangan menerima perlantikan ketua, walaupun untuk memimpin 2-3 orang sahaja. Tetapi kamu sekarang dah dilantik menjadi ketua kepada pemimpin seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, betul. Yang kamu cakap tu, aku dulu pesan tu, betul. Memang betul. Tetapi barang siapa yang tidak menegakkan hukum di dalam kitab Allah, maka dia akan dapat laknat Allah. Jadi setelah dah diberi amanah, kata Sayyidina Abu Bakar tu bukan maknanya haram jadi ketua. Cuma Sayyidina Abu Bakar ingatkan, kalau dah jadi ketua tapi tidak mengatasi semua perkara mengikut hukum yang ada dalam kitab Allah, ketika itu akan dihukum. Jadi sekarang aku ni memimpin umat, tinggal tanggungjawab yang kedua, pastikan segala hukum yang ada dalam kitab Allah dilaksanakan. Jadi itu Sayyidina Abu Bakar menerangkannya. Lalu Imam Al-Haythami mengatakan perawi-perawinya semuanya kuat. Jadi kat sini kisah yang berikut ni menerangkan kepada kita bukanlah mutlak dilarang menjadi ketua dengan makna haram, bukan. Tapi dilarang kerana ada sebab. Sekiranya sebab itu tiada, maka dibolehkan. Apa sebab dia? Sebabnya ialah dilarang kerana tidak mampu untuk menjalankan segala tanggungjawab ketika menjadi ketua. Ketika ada kemampuan, maka jawatan ketua itu amat diperlukan dalam satu-satu organisasi.
Selesai nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok kepada kisah yang berikutnya. Dikeluarkan oleh Al-Hakim Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir daripada Sa'id bin Umar bin Sa'id bin Al-As bahawa sesungguhnya ketiga-tiga orang ayah saudaranya terdiri daripada yang pertama Khalid radhiyallahu anhu, yang kedua Abban radhiyallahu anhu, dan ketiga Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu. Tiga orang ni, Khalid, Abban dan juga Sa'id, mereka kembali daripada tugasnya masing-masing ketika menerima berita tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru melepasi tarikh 12 Rabiul Awal kan, semalam, hari Ahad, hari mengingati hari ulang tahun kelahiran Nabi. Pada masa yang sama, hari tersebut 12 Rabiul Awal, hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila kita melahirkan rasa gembira, walaupun hari itu hari wafat, bukan bermakna kita bersyukur dan bergembira dengan kewafatan Nabi. Faham? Walaupun hari yang sama dikatakan berlaku kewafatan Rasulullah. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihi salam Nabi Adam mana dilahirkan? Nabi Adam ni dia diciptakan, maknanya jasad dengan roh cipta. Harinya hari apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat. Rasulullah pernah bersabda, inna min afdali ayyamikum, ataupun afdalu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumaat. Hari yang terbaik, yang terbit matahari padanya, hari Jumaat. Fihi, pada hari Jumaat, khuliqa Adam, dicipta Nabi Adam. Jadi hari bahagia tak? Hari bahagia. Hari syukur tak? Hari syukur. Terciptanya manusia, seorang Nabi Adam. Tapi kena ingat juga, wa fihi qubida, pada hari Jumaat juga Nabi Adam wafat. Jadi Nabi Adam meninggal juga hari Jumaat. Jadi kita bergembira, bersyukur perayaan mingguan kita pada hari Jumaat kerana sisi positif. Sisi positif maknanya hari kebaikan, hari banyak fadilat, hari yang Rasulullah suruh banyakkan selawat, hari yang disuruh berpakaian putih, berwangian, bermandi, ketip kuku, macam-macam lah. Tapi bukan maknanya kita buat perkara-perkara ibadah dan bergembira seronok dan cantik-cantik wangi-wangi itu maknanya kita bergembira dengan kewafatan Nabi Adam. Bukan. Kita ambil sisi yang positif. Satu contoh. Contoh kedua, hari Ashura. Hari Ashura berapa hari bulan? Hari Ashura berapa hari bulan? 10 hari bulan Muharram. Pada 10 hari bulan Muharram itu hari nikmat. Nabi Musa selamat dalam hadis. Nabi Nuh bahteranya selesai, dapat berlabuh dalam beberapa kitab sirah. Cerita tentang keluarnya Nabi dari perut ikan. Nabi Yunus, sembuhnya Nabi Ayub, dikatakan pada 10 hari bulan Muharram, hari Ashura. Tapi ada tak benda yang tragedi yang besar, yang menyedihkan, yang berlaku pada 10 hari bulan Muharram Ashura? Ada juga. Dikatakan kewafatan cucunda baginda Nabi SAW, Sayyidina Husain, yang mana Nabi sebutkan Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain kedua-duanya ketua pemuda penduduk syurga. Ketua pemuda penduduk syurga. Itu memang Rasulullah beri. Kira-kira istilah kita menang tanpa bertanding, senang cerita. Dia tak ada bertanding. Memang ketua pemuda ahli syurga. Wafat. Itu kan hari sedih kan? Hari Ashura, hari sedih. Tapi walaupun kita sampai hari Ashura, kita bersyukur, kita bergembira. Pada masa yang sama kita perbanyakkan sedekah, kita berbelanja, kita belanja ahli keluarga, ada yang berpuasa, ada yang petang menyebarkan bubur dan sebagainya.
tanda syukur. Tapi bukan maknanya kita syukur dengan kewafatan cucu Nabi, bukan. Hari yang sama, ada benda yang baik, ada benda tragedi menyedihkan, kita ambil sisi yang positif. Saya bagi contoh satu tadi, hari Jumaat. Saya bagi contoh kedua, hari Ashura. Contoh ketiga yang tuan-tuan baru lepasi, 12 Rabiul Awal, dikatakan hari tersebut wafatnya Nabi. 12 hari bulan Rabiul Awal juga dikatakan bahawa lahirnya Rasulullah. Yang tuan-tuan gembira, pergi berarak, lepas tu selawat, dengar tazkirah, kemudian berjamu orang, bagi orang makan, menunjukkan kesyukuran, sebut selawat, cerita tentang Rasulullah. Itu bergembira dengan kelahiran ke kewafatan? Kelahiran. Kita ambil sisi yang positif. Ya, memang ulama ada beza pandangan tentang tarikh Nabi dilahirkan. Yang penting yang sepakat hari kelahiran. Bila ditanya kepada baginda Nabi, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Rasulullah ditanya tentang puasanya baginda pada hari Isnin. Ada beberapa sebab. Bukan sebab, ada beberapa latar cerita belakang dia. Salah satu daripadanya apa? Itu kan ada hadisnya 3 minggu lepas tu, khutbah Jumaat, cerita pasal tentang apa, neraka ke apa tak. Ada disebut dalam teks khutbah. Rasulullah bersabda, amalan anak Adam akan diangkat, dibentangkan kepada Allah pada setiap hari Isnin dan juga hari Khamis. Dan aku suka ketika mana amalanku dibentangkan, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi itu antara latar belakang puasa. Tapi ada hadis yang lain. Ketika baginda Nabi ditanya tentang puasa Isnin, Rasulullah bersabda, "Zaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi walaupun dalam Quran tak disebut hari apa kelahiran baginda Nabi, tapi disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harinya Isnin. Cuma tarikh yang 12 Rabiul Awal tu, 12 Rabiul Awal tu dapat dari mana? Kalau ditengok dalam ayat Quran, memang tak ada sebut 12 Rabiul Awal. Kalau dilihat pula dalam hadis, memang setahu saya memang tak disebut 12 Rabiul Awal. Cuma macam mana ulama tahu tentang 12 Rabiul Awal ni? Ulama falak, ulama takwin, ulama yang mahir tentang kiraan, pusingan matahari, pertentuan bulan, yang mahir. Salah seorang orang yang mahir kan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mahir. Dan ada sahabat Nabi tabi'in yang mahir. Setelah zaman Sayyidina Umar buat pembentukan kalender, dah dimulakan tahun tu dengan Muharram. Ulama-ulama di kalangan sahabat tabi'in yang pakar tentang nombor-nombor kiraan, mereka kira balik peristiwa-peristiwa ke belakang untuk diingat keberapa hijrah. Tahun keberapa hijrah solat diwajibkan. Ingat balik semula ke belakang. Aku ingat masa tu kita dah hijrah tahun pertama, tahun kedua mereka baru ingat. Kemudian ingat tak dulu Isra Mi'raj bila? Kejap. Hijrah, lepas tu ke belakang balik semula berapa bulan. Beberapa bulan sebelum daripada hijrah mereka ingat semula. Jadi kemahiran dan kekuatan ingatan mereka dibantu dengan kiraan, lalu mereka kira balik semula ke belakang. Kira. Zaman Sayyidina Abu Bakar bila berlaku, kira zaman Rasulullah, kiraan mereka jumpa, iaitu Isnin yang dimaksudkan Nabi dilahirkan itu tarikhnya adalah pada 12 Rabiul Awal. Tapi bendanya kan dah makan 100 tahun lebih kurang ke belakang, 80 tahun ke belakang, 70 tahun ke belakang. Hari ni kan kadang-kadang selang sehari ke belakang, satu hari, kan macam tu berlaku dalam kalender. Jadi kita tak pelik lah kalau ada ulama yang mahir buat kiraan, dia jumpa 9 Rabiul Awal. Kira-kira seorang lagi kira-kira dia jumpa 8 Rabiul Awal. Tak pelik lah. Namanya kalender. Jadi tuan-tuan,
Tak pelik kalau ada ulama bagi pandangan 2, ada kata 8, ada kata 9, ada kata 12. Cuma majoriti banyak yang kata berapa? 12. Jadi kita raikan Maulidur Rasul tu bukan kerana nombor 12, bukan kerana 9-nya, bukan kerana 8-nya, bukan kerana 2-nya, tapi kerana mensyukuri nikmat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bukan kerana 12, kerana 8, kerana 9. Itu cerita dia. 12, 8, 9 itu semua kiraan. Ya, di sisi Allah, Allah mengetahui. Yang salah yang mana? Yang salah yang tak bersyukur kelahiran Rasulullah. Kan disebutkan dalam satu riwayat kan, ranna iblis arba'a rannat. Iblis itu menjerit-jerit, marah-marah, sakit hati pada 4 peristiwa. Yang pertama, hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Oh, marah betul dia, menjerit-jerit tak puas hati. Yang ketiga, hina uhbita minal jannah, ketika dia diusir, diberitahu kau langsung tak akan ada peluang masuk syurga. Oh, marah-marah, terjerit-jerit maki hamun iblis. Yang ketiga, hina wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika kelahiran baginda Nabi. Oh, marah-marah, jerit-jerit maki hamun dia. Paling dia rasa macam musibah besar pada dia. Yang keempat, hina unzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Itu iblis marah-marah. Betul kalau ada orang sakit, orang apa, kadang-kadang antara ayat ruqyah bacaan yang salah satu daripadanya, kita harus saja membaca surah Al-Fatihah. Kerana memang tak disukai. Bukan maknanya surah lain dia suka, tak juga. Tapi salah satu yang menjadi sebab kepada tidak sukanya syaitan iblis ialah maknanya surah Al-Fatihah. Baik tuan-tuan, ni 3 orang balik masa kewafatan Nabi. Siapa tadi? Khalid, yang kedua Abban, yang ketiga Sa'id bin Al-As. Kemudian tengok perenggan bawah sekali. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, tidak ada yang lebih layak untuk menjawat jawatan sebagai ketua di tempat masing-masing seperti yang telah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang mereka yang telah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jawatan tersebut. Jadi sekarang Nabi dah wafat. Mereka 3 ni ada pos tugas tertentu. Bila Nabi wafat, mereka balik. Okey, mereka ni 3 ni sekarang ni jawatan Khalifah Abu Bakar. Agak-agak nak sambung kontrak lah. Nak tak jadi pemimpin. 3 orang ni dia cakap apa? Kami, Sayyidina Abu Bakar suka. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang masa Nabi hidup dia dilantik menjadi ketua, pergi ke satu tempat, maka orang itu yang paling layak. Maknanya walaupun Rasulullah dah wafat, aku jadi khalifah, 3 orang ni stay. Dah selesai Nabi wafat, kau sambung balik tempat tersebut, jaga tempat tersebut dengan catatan. Tapi 3 orang ni agak-agak nak ke tak nak? 3 orang. Sayyidina Abu Bakar punya pandangan, 3 orang ni dulu siapa yang lantik? Rasulullah. Jadi tak ada orang yang paling tepat melantik orang yang lain melainkan pandangan daripada Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata 3 orang ni boleh teruskan tugas. Sekarang ni 3 orang ni dia nak ke tak nak? Kita tengok sini. Lalu kata mereka bertiga, kami tidak akan melakukannya untuk seseorang pun selain daripada Rasulullah. Lalu 3 orang ni kata, kami sebenarnya bukan gairah nak jadi ketua. Kami akan jadi ketua kalau yang pilih kami Rasulullah. Sekarang Rasulullah dah wafat, selesai. Kami dah tak mahu lagi dah. Kami dah tak mahu. Lalu mereka menyertai pasukan tentera di Syam dan mereka bertiga pun terbunuh di sana. Jadi maknanya bukan menjadi kegairahan mereka nak sangat menjadi seorang ketua. Yang penting mereka dapat jalankan tugas dan mereka terima itu pun kerana amanah daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh betapa jawatan ketua itu sebagai satu amanah. Dah masuk Isyak? Masuk? Baik, kita ikuti dulu azan. Saya punya handphone dah bunyi. Kita azan Isyak dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه النعمة والصلاة على محمد. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat satu lagi kisah Hayatus Sahabah sebagai satu panduan kepada kita tentang berhati-hati, menjaga hati supaya tidak gairah berebut untuk mendapatkan jawatan menjadi ketua. Tetapi bukan bermakna kalau jadi ketua itu tercela atau diharamkan secara mutlak atau dilarang secara putus, bukan. Baik, kita tengok satu lagi. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad daripada Abdul Rahman bin Sa'id bin Yarbu', katanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia cakap dengan Sayyidina Abban bin Sa'id radhiyallahu anhu ketika mana Abban ni sampai ke Madinah. Kata dia, kamu ni, kata Sayyidina Umar, tak boleh kembali ke sini. Kamu tak boleh tinggalkan tugas kamu tanpa izin daripada khalifah. Kamu tak boleh. Dia balik ke Madinah. Rasulullah wafat, dia balik ke Madinah. Kata Sayyidina Umar, tak boleh. Kamu tak boleh. Kamu kena terus tugas kat sana. Jadi Abban ni kenapa balik? Kenapa dia tak terus menjawat jawatan sebagai ketua di tempat di mana dia dihantar? Dia ada alasan dia yang tersendiri. Apa alasan dia? Abban pun menjawab, demi Allah, aku tidak akan memegang sesuatu jawatan pun di bawah perintah seseorang selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan sibuk nak jadi ketua, nak ada jawatan, bukan apa. Lepas habis je Rasulullah, Nabi dah wafat, selesai. Aku dah tak nak pegang jawatan apa-apa. Itu dia punya pendirian. Jika aku diperintahkan untuk memegang sesuatu jawatan selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas tu maknanya selepas Nabi dah wafat. Apa Nabi dah wafat, kalau aku diperintahkan untuk pegang sesuatu jawatan, maka aku bersedia untuk memegangnya kalau dapat perintah daripada Sayyidina Abu Bakar. Dia masih sanggup lagi, okey lagi. Tapi kerana apa dia pandang begitu? Kerana keawalannya dan kelebihannya Abu Bakar ketika mana dia tu lebih awal masuk dalam agama Islam. Sebab tu saya mengenangkan yang tu. Jadi dia ambil jawatan tu bukan kerana dia ke depan, tapi kerana orang yang memilih pun dia nilai. Bukan dia dinilai oleh orang lain juga. Dia pilih saya. Kenapa dia pilih saya? Saya respect, hormat tinggi tak pada dia dan pilihan dia kepada saya. Jadi dia bukan sebab pilih aku lah, aku
Aku biar nampak macam tak nak, tapi macam nak juga. Bukan. Biar nampak, jangan nampak sangatlah aku nak, kau pilih aku. Dia tengok siapa pilih dia. Siapa pilih dia pun menentukan dia, jadi ukuran dia nak terima ke tak nak terima. Kata dia, kalau lepas daripada Rasulullah, aku tak nak. Pada dia tak ada orang yang boleh nak tunjukkan dia jadi ketua, tak boleh. Rasulullah sebab Nabi. Rasulullah kalau nak pilih, pastilah Nabi tahu yang mana yang paling terbaik. Orang lain belum tahu. Mungkin kerana rapat, mungkin kerana geng, mungkin kerana kamcing, mungkin kerana terhutang budi, waktu pilih. Jadi dia tak nak. Tapi kalau Abu Bakar, kata dia, aku mungkin terima kerana dia awal masuk Islam, kerana kelebihan yang ada pada beliau. Akan tetapi, kata Aban, aku tidak akan berkhidmat untuk orang lain selain daripada Rasulullah SAW. Pada dasarnya itu. Oleh kerana dia dah cakap macam tu, punya tegas, lalu oleh kerana itu Sayyidina Abu Bakar pun terpaksalah mengadakan rundingan dengan sahabat-sahabat yang lain tentang siapa yang patut diberikan tugas jadi ketua untuk dikirim ketua dakwah hantar ke Bahrain. Negeri Bahrain pada ketika itu, tempatlah. Siapa? Lalu Sayyidina Osman berkata kepada Abu Bakar, ginilah wahai Abu Bakar, kita kirim ke sana satu orang lelaki yang kemampuan dia, standard dia, kebolehan dia sama dengan orang yang pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Di tangan dia lah orang ramai masuk Islam. Mereka juga kenal dia dengan baik, dan dia pun mengetahui keadaan orang dekat Bahrain dengan baik. Mereka pun mampu taat kepada dia. Di samping itu, dia pun kenal negeri tersebut. Saya cadang orang yang saya maksudkan ialah Al-Ala Al-Hadrami. Dia sesuai. Orang hormat dia, dia pun kenal penduduk tempatan. Dia pun rekod sebelum ini pernah mengislamkan orang. Peranan dia sama macam Aban tadi yang dipercayai oleh Rasulullah SAW. Siapa yang cadang ni? Sayyidina Osman berkata begitu. Namun, tengok perenggan bawah tu, Sayyidina Umar tak setuju. Kata Sayyidina Umar, aku tak setuju. Kerana dia kata apa? Dia tegaskan lebih baik Aban sendiri yang dikirim pergi ke Bahrain. Aban sendiri. Lalu Abu Bakar ni, Sayyidina Osman cadang supaya yang perginya adalah tadi Ala. Omar cadangkan Aban yang asal-asal dihantar oleh Rasulullah. Abu Bakar kena buat keputusan jadi khalifah. Lalu apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tetapi Abu Bakar enggan memaksanya dan lalu Abu Bakar berkata, aku tidak akan memaksa seorang lelaki yang telah berkata bahawa dia memang tak nak jalankan suatu tugas ketua untuk seseorang selepas daripada Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengambil keputusan untuk mengirim Abul Ala Al-Hadrami pergi ke Bahrain. Jadi Sayyidina Abu Bakar mempertimbangkan betapa tegasnya Aban tadi. Dia memang tak nak jadi ketua lagi. Kalau ada selagi ada orang lain yang lebih patut jadi ketua, dia lebih suka kepada orang lain yang dihantar ke satu tempat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itulah 3-4 cerita kisah hayatus sahabah yang mana mudah-mudahan menjadi iktibar kepada kita, dan pemahaman bukanlah mutlak menjadi ketua itu haram atau dilarang atau dicela, tetapi menceritakan besarnya tanggungjawabnya, dan jangan jadikan ia cita-cita peribadi dalam hati kita. Tetapi kalau sudah diberikan kepercayaan amanah oleh orang ramai, maka kita galas sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan cara demikian lebih memungkinkan kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan kelemahan dari Allah juga atas kelemahan diri saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.